Ni topik kita lah ni Ini topik kita hari ni, Haze. Introvert lawannya extrovert. Ya. Tapi ramai orang confuse. Introvert ni apa? Extrovert tu apa? Sebenarnya introvert ni pemalu lah. Dia bukan dia pemalu, dia just macam malas nak bersosial sangat. Bila dia bersosial, menggunakan tenaga yang sangat banyak daripada diri dia untuk bersosial, bercakap, create topik dan Maknanya dia tak sebagainya. nak lah drain energy dia. Dia socializing drain energy. Orang yang extrovert, socializing tambah energy dia. Gen Z ni dia punya 100% sekarang is all through the phone, through the Social media. Social media. Jadi itulah dia orang rasakan kehidupan dia orang. Maknanya betul. dia orang duduk depan. Dia depan berhubung macam tu. Dia Dia berhubung macam tu. Betul. Jadi ini sebenarnya satu keburukan boleh berlaku kepada manusia generasi Z ni kan. Generasi kita. Sebab kita tak ada face to face, kita tak ada bonding yang semacam sekarang ni. Sebab banyak budak-budak sekarang ni, kalau kita suruh dia buat presentation, Okay. Betul. dia jadi goyang sebab dia banyak Dia dah banyak macam dia guna social media. Betul. Jadi bila berdepan eye contact dia apa semua dia dah mengelabah. Kan. Sebab tu dalam bidang perniagaan sebenarnya saya rasa extrovert lebih penting dalam bidang perniagaan. Betul. Adakah orang introvert tu kreatif? Dia ada je orang introvert yang tak kreatif kan. Kita tak tahu dapat nafikan kan. Tapi saya boleh nyatakan dekat sini orang introvert ni Assalamualaikum, welcome to Hitam Putih Borak Santai bersama dengan saya dan juga Datuk Rosyam. Dalam episod kali ini dekat mana? Dekat YouTube channel Suhan dan juga Usanita. Rancangan yang dibawakan oleh Usanita. So, Datuk Rosyam, apa pasal diam je? Kita bersama dengan rancangan Hitam Putih, kehidupan kita berbual santai saja. Apa hal ni? Cakap macam pemalu tapi tak malu pun. Kenapa? Saya memang seorang pemalu, Tin. Oh, itu sebenarnya? Ya. Bukan tak tahu malu? Saya pemalu sebenarnya. Pemalu? Ya. Bukan kontrol. Memang orang semua kenal saya sebagai seorang yang pemalu. Gitu. Kadang-kadang saya agak sukar untuk bergaul dengan orang, kan? Tak banyak kawan lah. Kadang-kadang rasa pemalu tu rasa macam diri saya tu rendah macam tu. First time saya tengok. Malu dia. Jadi saya pun tak tahu diri saya ni kat mana sebenarnya. Sebab tu saya panggil Haze datang bersama dengan kita untuk borak untuk dengan kita kaji ni. tentang diri saya. kembang tekak dah tu. Tengok pula apa-apa dah kembang dah tekak je. Saya selalu dihina macam tu lah. Itu bukan hina Datuk. Datuk, itu bukan introvert Datuk. Itu depresi lain. Saya cuba nak jadi extrovert. Tapi naluri saya tak macam You tu. know what is extrovert? Dia adik-beradik dengan astro. Kita tanya orang astro. Hello. Hai, Assalamualaikum semua. Hai. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Ni topik kita lah ni Ini topik kita hari ni, Haze. Introvert lawannya extrovert. Ya. Tapi ramai orang confuse. Introvert ni apa? Extrovert tu apa? Okay, kalau selalunya orang dalam industri, dia mustahil dia introvert bang. Dia mustahil. Betul saya cakap. Saya Mustahil introvert sebenarnya. introvert. Tapi kalau saya berhadapan dengan orang di pentas, saya akan jadi extrovert. Sebab saya berlakon di situ. Oh serius lah? Ni serius ke? Ya, serius. Datin biarlah betul ke ni? Baru episod ni. Okey, apa beza dia? Introvert dengan extrovert. extrovert. Introvert dengan extrovert ni kalau kita tengoklah dekat dalam sebuah majlis kan, kalau orang tu boleh bercakap, dia ni memang huha memang kerja dia memang suka bersosial je dan benda tu tidak ada masalah kepada dia. Okey. Itu memang saya extrovert lah. Itu extrovert. Kalau kita pergi ke sebuah majlis, kita lebih rela menjadi kertas dinding. Tu kita introvert lah. Kenapa kita dinding? Sebab introvert tu macam kertas dinding tu macam ada tak apa. Itulah introvert. Maknanya ada ke tak ada ke, macam tak ada. Baik tak payah ada. Dan dia lebih rela duduk dekat rumah. Tapi sebenarnya introvert ni pemalu lah.
Dia bukan dia pemalu, dia just macam malas nak bersosial sangat. Bila dia bersosial, menggunakan tenaga yang sangat banyak daripada diri dia untuk bersosial, bercakap, create topik dan Maknanya sebagainya. dia tak nak lah drain energy dia. Socializing drain energy. Orang yang extrovert, socializing tambah energy dia. Gain energy. Gain energy daripada orang. So his sebenarnya apa? Intro ke Saya kedua-duanya. Ada. Maksudnya ambivert, tapi saya Ambivert. gabung dua-dua. Macam tu. Tapi kalau introvert, saya lebih introvert sebenarnya. Saya lebih suka duduk dekat rumah, orang ajak pergi open house macam ada hal lah. Hal saya adalah tidur. Maknanya you create excuse untuk tak nak pergi ke majlis ataupun tak nak. Tapi ajak tau, tiba-tiba ajak. Tapi nak dijemput masih lagi. Tapi dalam kehidupan manusia tu mana yang lebih bagus, introvert atau extrovert? Dia kalau dalam kehidupan manusia tak boleh ekstrim. Kita kan kena hidup wasatiyah kan. Wasatiyah tu balance kita. Nampak tak? Wasatiyah. Pencetus amarah. kena balance. So kita kena pandai berbahagi. Sebab kita ni manusia pun memang adalah creature ataupun makhluk yang kena bermasyarakat. Tapi dalam kerjaya saya rasa awak terlalu extrovert. Saya kena sebenarnya memang saya dilahirkan daripada dalam keadaan yang introvert. Tapi bila dah masuk astro, dah jadi pengacara TV, memang terpaksa bang. Mana ada orang dekat hadapan tabir pemalu macam tu susah. Mana kau berlakon lah tu sebenarnya? Dia mula-mula berlakon. Lepas tu dia dah lama-lama jadi macam sebahagian daripada diri. Okay. Tapi tak fake ke macam tu? Fake it till make it. Fake it to make it. Tapi kita paksa. Kalau dalam industri we all, macam contohnya lah, kalau kita pergi set lakonan ke, set mana-mana ke, macam kan kalau kita introvert, yang orang-orang veteran cakap kita sombong pula. Kan? Padahal kita kena pergi kat diorang dan bertanya, nak belajar, menimba ilmu apa semua. Tapi itulah, kalau nak menimba ilmu, kena tak boleh malu lah, tak boleh introvert. Kena ringankan mulut. Terpaksa. Tapi kalau extrovert ni pula dia mengganggu orang pula. Kan? Dia mengganggu orang introvert sebenarnya Datuk. Dia macam kita ni tak nak berborak, kau pula berborak dengan aku. Annoying. Ya ke Datin? Datin introvert Saya macam introvert. Macam. Tapi sebenarnya betul. Tajam ya pandangan tu Datuk Betul sebenarnya. Tapi bila macam awak cakap jugalah, bila dah banyak kena berhadapan, mungkin dia jadi extrovert lah. Tapi mengikut keadaan. Dia sebenarnya dalam kehidupan harian kita, dalam keadaan zaman sekarang yang mana lebih baik untuk kita bawa perangai kita tu? Adakah introvert atau extrovert ataupun apa benda datang tadi tu? Ambivert. Ya, saya faham. Saya faham ambivert tu bunyi macam amphibia kan. Maknanya natang lah. Kita faham tu. Mana yang lebih elok rasanya dalam zaman sekarang ni, lagi-lagi anak-anak muda Datuk kan, Datin kan, saya rasa kena extrovert. Sebab apa tau? Lagi-lagi generasi muda kita sekarang ni duk terperuk dalam bilik dengan handphone dan benda semua ni. Ada media sosial. Ya, tapi then again, media social is not real life. Tapi dia orang tunjuk kehidupan dia orang dia dalam media extrovert sosial. dekat dalam media dia orang sosial. extrovert, dia orang boleh joget kat TikTok, dia orang boleh apa semua. Saya ni adalah orang yang sentiasa berjumpa dengan influencer. Tak kisahlah dekat event ke apa benda ke, percayalah. Orang-orang yang tak apalah, kecam laku ke aku nak kecam kan. Orang-orang influencer apa semua ni, bila diorang berhadapan dengan actual real life situation, diorang sangat kekok. Kenapa awkward. kekok sedangkan you yang create that kind of life? Saya tak tahu tapi diorang memang kekok dekat dalam kehidupan yang sebenar, dekat event dan sebagainya. Ada orang yang macam tu. Yelah, dia orang tak biasa because dia orang tiba-tiba macam dia orang jadi extrovert dekat dalam social media. Lepas tu dia orang luahkan semuanya, tetapi bila dia pergi ke actualnya, dia orang tengok situasi dia berbeza. Jadi memang lepas tu pengalaman tak ada. Bila pengalaman tak ada, dia orang pun tak minta tiba-tiba dia orang jadi influencer. Dia orang pun tak sangka ramai orang yang cuba nak buat video-video ni nak jadi influencer, nak terkenal, ada tujuan masing-masing lah kan. Tiba-tiba bila pergi kat real life, baru dia nampak macam alamak, macam ni dia tak biasa, pengalaman tak ada. Tapi ada dua jenis kan, influencer kan ada macam-macam jenis kan. Ada yang posing cantik saja kan, ada yang banyak mulut macam ni kan. Dan orang-orang yang banyak mulut, macam contohnya sentiasa bercakap kat YouTube ke podcast apa, pandai bawa diri Datuk. Tapi orang yang posing cantik saja, dia posing macam ni tau, sebiji macam ni. Kan? Tapi kalau pergi ke majlis apa semua, dia susah sikit, tak ringan mulut. Jadi berbalik kepada soalan Datuk tadi lah, kalau kita, yang mana yang lebih baik zaman sekarang ni, saya sarankan anak-anak muda sekarang
Anak-anak muda sekarang ni dia lebihkan extrovert, banyakkan bertanya sebab nanti tak tahulah dalam senarai topik you all tu ada generasi Z ke tak, Gen Z, tapi banyak saya rasa Gen Z sekarang ni dia kurang apa dia panggil tu, pendedahan kepada kehidupan sebenar. Maka dengan itu kuranglah pengalaman untuk bersocialization dengan manusia yang sebenar. Sebab Gen Z ni dia punya 100% sekarang is all through the phone, through the Social media. Jadi itulah dia orang rasakan kehidupan diorang. Maknanya diorang duduk depan. Ya, dia berhubung macam tu. Dia berhubung macam tu. Betul. Jadi ini sebenarnya satu keburukan boleh berlaku kepada manusia generasi Z ni kan. Generasi kita. Sebab kita tak ada face to face, kita tak ada bonding yang semacam sekarang ni. Betul. Kan? Kita tak apa sebab kita datang daripada dua alam tu. Alam pertama adalah alam tanpa handphone. Yang kita Nokia 3310 baling anjing mati hidup balik kan. Lepas tu dan tiba-tiba masuk pula yang high tech lagi. Semua ni. Dan kita datang daripada dua dunia ni. Diorang ni lahir-lahir darah daging dah ada di smartphone. Darah daging tau. Tapi zaman kita 3310. Zaman dia yang Motorola tu, yang atur-atur. Kita pun ada lah tentu. Ya, tapi kita tak pakai lagi. Dia dah pakai. Yang jadi botol air tu. Yang botol air tu atur tu. Tu sama Datuk. Dia ada antena. So saya ingat bapak saya bawa tu dulu. Saya bila keadaan macam ni, bila orang kecam, saya jadi introvert. Tak tahu nak cakap apa. Jadi saya memang banyak mengasingkan diri lah bila orang kecam macam tu. Jadi saya ni sebenarnya ambivia ke apa ni? Ambivia Amphibia lah. Ambivia lah Datuk ni. Ayo Ambivia. Aduh hai. Tapi itulah kan macam bila kita tengok, sebab nanti kita semua macam akan tua pada semua yang janganlah semua tua tu. Tak betul lah, satu hari kita akan tua kan. Lepas tu satu hari kita masuk macam gugur gigi dah tak ada, gugur apa semua. Tapi generasi yang akan datang ni lah yang akan memimpin kita tau. So soalan Datuk tadi very relevant. Sebab relevant in the sense that macam okay, bagus ke introvert ke extrovert ke apa semua, saya membawa perbualan ni kepada diorang ni tak gerti nak berhubung masyarakat tak dalam kehidupannya sebenar. Betul. Sebab dia ini tak ada. saya sokong sebab apa tahu Datin? Sebab banyak budak-budak sekarang ni kalau kita suruh dia buat presentation. Okay. Betul. Dia jadi goyang sebab dia banyak, dia dah banyak macam dia guna social media. Jadi bila berdepan eye contact dia apa semua dia dah mengelabah. Kan. Sebab tu dalam bidang perniagaan sebenarnya saya rasa extrovert lebih penting dalam bidang perniagaan. Betul. Saya setuju sebabnya bila kita berniaga, satu kunci utama perniagaan adalah networking. Because your network is your net worth. Betul. Kan? So semakin ramai manusia yang kau kenal, semakin hebat jugalah kau punya net worth. Amat susah lah untuk saya jumpa orang yang ataupun bidang perniagaan yang memerlukan dia untuk jadi introvert tapi masih lagi boleh berjaya. Actually ada orang-orang yang buat software dan sebagainya, tapi perniagaan yang seperti mana kita biasa tahu yang menggunakan produk yang berbarang fizikal ataupun servis. Kan, contohnya servis kau buat apa? Buat PR ke, buat ini ke apa benda semua. Betul. Diorang ni lagilah kena extrovert. Kalau lahir-lahir tu memang introvert, tak boleh nak buat apa dik. Kau memang kena you need to fake it. Tapi introvert ni bagus satu pula, dia orang ni kreatif. Saya setuju juga. Introvert. Sebab dia kreatif. Betul, kalau orang selalunya kalau kita perasan orang-orang yang diam, pendiam adalah orang yang memerhati. Orang yang memerhati ni adalah orang yang absorb dunia sekeliling dia. Benda tu yang menjadikan dia inspirasi. Itu pun betul juga. Dan dikeluarkan melalui dia punya teknik skill, kemahiran kan. Kemahiran apa semua. Memang kadang-kadang dia tak bercakap. Tapi apa yang dilukis tu adalah pemerhatian dia. Itu daripada apa yang dia dah tengok. Tapi sebenarnya boleh tak kita katakan yang extrovert ni dia menggunakan introvert ni untuk kemajuan dia? Gunakan extrovert ni sebenarnya dalam hidup ni masing-masing gunakan masing-masing. Bukanlah nak gunakan, sebenarnya kita benefit from each other. Complete each other. Kita complete each other. Nanti siapa-siapa yang free benda semua kan kita buka sama-sama. Ada 4 types of personality, 4 types of birds. Tahu tak benda ni? Ada contohnya ada seorang tu merpati, ada peacock, ada eagle, ada satu lagi aku lupa benda. Owl, burung hantu. Burung hantu. 4 burung. 4 burung. Ini adalah Bukan 5 ke burung?
Yang 4. kelima tu apa Datuk? 4 burung. Takut. 4 burung. Aku tak cakap dia tengok. Ya, dia Ni extrovert. Kita tanya Bukan apa kau yang kelima tu. Ulang balik 4 burung tadi. Burung hantu, burung elang, burung merpati. Ni yang Peacock. burung Peacock. paling Burung peacock tu belagak. Burung peacock. Burung peacock belagak. tahu. Ah. Bahasa Melayu dia apa? Burung merak. Burung merak. Okey, berdasarkan apa soalan Datuk tadi kan, macam adakah extrovert ni menggunakan Menggunakan introvert apa semua. Okey. Berdasarkan kajian yang 4 burung tadi tu, ataupun personality, masing-masing memerlukan masing-masing. Kalau contohnya saya dengan Datin adalah burung merpati. Burung merpati ni terkenal sebagai orang yang peaceful, tenang, tak nak ada konflik dan sebagainya. Kita dua kalau buat bisnes memang tak jadi apa Datin. Berdasarkan research tu, memang tidak akan maju selama-lamanya. So dengan siapa kita perlu bekerja? Ni burung hantu. Burung elang. Burung helang. Burung elang dia tajam. Datuk burung helang ke? Burung helang. Tak, aku pun tak tahu. Confident je. Saya rasa Datuk burung helang sebab orang yang macam fokus, tak kisah Opportunist. tak kisah dengan konflik dan sebagainya. Kalau orang-orang macam kita perlukan dia untuk sama-sama maju. Nah, you need me, okay? You need me. Both of you need me. Yeah. Tiba-tiba aku jadi extrovert. Dah jadi burung peacock. Macam extrovert memerlukan introvert, introvert perlukan extrovert. Macam contohnya saya kalau pergi mana-mana majlis, kadang-kadang tu saya memang tak ada tenaga dah untuk bersosial. Kadang-kadang satu hari tu boleh ada 2 event. Okay. Tenaga dah habis kat event pertama dah. So aku pergilah menempel dekat kawan aku yang bulut banyak ni. Aku duduk sebelah dia. Dia wakilkan saya untuk sampaikan apa yang nak disampaikan. Tapi bukan begitu. kadang-kadang dia boleh jadi sama naik. Sama naik, sama naik tu janganlah sama naik. Itu dia bukan itu masuk saka lain. Kan? Dia tiba. Ya, by the way itu tips dan juga teknik kalau korang macam tak larat pergi event kan benda semua, Cari kau pergi. extrovert. Ya, Cari kau pergi orang menempel extrovert. kat sebelah. Pandailah dia buka mulut. Tapi sekarang kalau kita perasan pun dalam syarikat, dalam organisasi ataupun dalam apa-apa saja pun, saya rasa memang orang-orang introvert tu ada. Dia Betul. ada satu dia punya department yang memang macam kita perlukan this kind of department. people. Finance, grafik kan, budak IT. This is all orang-orang yang saya rasa mereka ni tak banyak sangat bercakap, tetapi mereka banyak gunakan fikiran mereka because they have to deliver to the job. Adakah orang introvert tu kreatif? Dia ada je orang introvert yang tak kreatif kan. Kita tak tahu dapat nafikan kan. Tapi saya boleh nyatakan dekat sini orang introvert ni, kalau contohnya Datuk kalau dalam sebuah perjumpaan kan, kalau lepak kat kedai mamak ke mana lah kan, adakah jenis yang menyumbang kepada perbualan ataupun Saya menyumbang. Datin? Menyumbang juga. Menyumbang ke mendengar? Mana lebih banyak? Mendengar. Saya suka bercakap. Menyumbang. Okey. Menyumbang. Datuk nanti bila lepak, saya sarankan Datuk dengan siapa-siapalah, cuba once Diam. diam dan dengar tau. Sebab bila mendengar, ini untuk menjawab soalan Datuk tadi tau, adakah orang introvert tu kreatif? Bila Datuk diam dalam sebuah perbincangan tu, you will learn so many things. Pertama sekali, orang setiap daripada mereka ni orang macam mana. Yang kedua adalah diorang ni memberi idea yang macam mana. Dan yang ketiga ni kita boleh menggunakan mereka dengan cara yang macam mana. Sebenarnya orang introvert ni diam-diam dia bahaya tau. Sebab diorang pandai memanipulasi. Manipulation. Sebab orang kadang-kadang bila kita banyak bercakap dekat meja perbualan ataupun meja meeting, sebenarnya kita banyak mendedahkan hal kita, kelemahan. Banyak pendedahan dia. Sebab saya dekat meja makan ataupun dekat kedai mamak ke, saya lebih suka diam. Bila saya diam, macam-macam kelemahan saya nampak. Cubalah kadang-kadang kalau korang pergi kedai mamak ke benda semua, lepak-lepak. Datin bersetuju tak? You diamkan banyak dekat kedai makan ni. Saya ada kadang-kadang ada 2 personality. When it comes, because saya leader kat dalam organisasi ataupun dalam company, I'm a leader. So sometimes saya akan jadi a very good leader untuk dengar. Betul. Apa hari ni masalah ataupun apa staff I need staff punya ni. Tu professional setting. Kalau social setting, kalau social lepak-lepak. Kalau lepak-lepak saya kadang-kadang boleh jadi macam apa tadi? Ambivert. Sometimes saya balance. Saya ada juga diam, sometimes saya pun menyumbang. Nanti You tak ada pendirian kot.
Dia macam mana-mana. Tak tahu. Tak tahu. Oh, tak ada benda kan? Oh. Pandailah dia sekarang. Betul lah. Tak ada benda Saya kan? mendengar. Saya silakan satu. Saya mendengar ni. Sebab bila itu yang saya perasan lah. Bila kawan-kawan bercakap ataupun tak tahulah orang-orang office ke bercakap guna semua, saya lebih bila saya duduk diam dengar, sama ada saya boleh menjadi seorang opportunis dan mengambil idea dia untuk kegunaan saya kemudian ataupun memanipulasikan dia berdasarkan info yang saya dapat. Depends, kalau kita ni baik gunakan ke arah kebaikan. Kalau kita ni jahat habislah kau. Yelah, tapi ramailah kadang-kadang yang macam contoh kita percaya kat orang tu. Kita percaya, kita cerita. Betul. Kan? Bukan saja cerita, kita luah, muntahkan semua. Kan? Banyak kelemahan tu. Tapi kelemahan kepada introvert ni, dia diam. Bila extrovert ni bercakap, dia kan loud, cakap. Betul. Introvert ni boleh percaya apa yang dia orang cakap walaupun tak betul tak? Kalau berdasarkan pemerhatian kan, okay, macam ni lah kadang-kadang kita boleh nampak orang yang sembang kuat tu macam mana kan. Sembang kencang lah. Sembang kencang. Macam-macam binatang boleh terbang. Kan? Kalau Macam tapi macam binatang boleh terbang. Tapi bila kadang-kadang tu orang tu memang sembang kencang dan sebagainya, kita pun tahu dia ni sembang je. Tapi kita pun juga tahu bila seseorang tu banyak bercakap tapi input dia banyak dan juga Memang dia betul-betul dia ada. Memang ada kebijaksanaan dan juga pengalaman dalam hidup. Kita pun tahu kan, introvert tidak semestinya dia mendengar dan percaya saja. Dia pemerhati kepada orang dan juga society yang dia sedang berada sekarang. Atau mungkin introvert ni sebenarnya dia orang ni tak membaca. Sebab tu dia orang takut nak bercakap. Dia tak ada information. Saya banyak cakap, saya banyak baca je. Tu jadi extrovert. Saya extrovert disebabkan pekerjaan. Tak ada, sebab kadang-kadang diorang ni dilahirkan, dibesarkan begitu sebab Dalam keadaan suasana. Itu mungkin Boleh level mempengaruhi ke, confidence Datin? kurang. cara kita dibesarkan. Adaptation. Ada orang yang kadang-kadang dia kat luar daripada rumah dia sangat extrovert, tapi sebab dia ada masa lampau yang macam contoh dekat rumah tu bapak dia selalu, so bila kat rumah dia akan change the personality, dia jadi introvert. Ada juga. Ada. Saya macam tu. Sebab saya dalam keluarga, saya adalah paling dia ni wujud ketak dalam kereta tu. Paling diam dalam keluarga. Tapi bila kerja tu berkehendakkan saya untuk bercakap banyak. Tapi macam family awak sekarang melihat awak sebenarnya, sebab family awak tahu awak ni sebenarnya seorang pendiam, tapi bila tengok awak kat TV diorang macam tak confused tahulah, tak? saya tak pernah pula tanya pendapat dia. Adakah mak rasa saya gila? Tak pernah. Tak pernah tanya lagi. Taklah, mungkin macam kat rumah pendiam, tapi bila tekan je TV tengok Tapi kalau mak ayah faham lah kot. Dia macam, kau ni kerja depan TV, takkan kau nak pendiam macam kat rumah kan? Kan ada kita ada MBTI test. Tahu tak MBTI? ya. MBTI test tu Personality test. adalah personality test. Kita boleh tahu kita ni extrovert, ENTJ, INTP, apa segala tuk nenek tu lah. Kalau yang tak tahu tu boleh buat, just type je kat Google MBTI. Macam saya INTP. So memang you INTP. Saya INTP. You? Memang P apa? saya pun tak tahu you tak P tu pernah apa, buat saya dah lupa. personality test. Dia setiap satu tu INTP semua lain-lain. Saya dah tak ingat lah apa benda. Tapi test tu dia hanya valid selama 6 bulan tau. Ya, lepas every 6 months you kena change ni dan Kena buat balik test tu. Dan ada orang yang berubah karakter dia. After 6 months dia berubah. Itu berlaku kat saya. Saya pun sama. Berlaku kat saya. Sebelum tu saya extrovert. No. Sebelum tu saya introvert. Lepas tu tiba bertukar jadi extrovert. Lepas tu sejak dah berhijrah ni, jadi introvert balik. Datin macam tu juga Tak, saya tak pasti personality test tu, sebab personality test tu ada banyak. Ada yang kita buat tu ada yang burung, dia ada yang sanguine, melancholy, yang tu dia ada gabungan juga. Sebab satu orang dia bukan ada satu introvert dan extrovert je. Macam dia cakap tadi, ada gabungan, dan gabungan tu pula ada pecahan. You ni lebih kepada apa? Betul. Macam you ni ada tak kepimpinan dalam you? Betul. You ada tak you punya sanguine? Sanguine ni adalah orang yang macam dia nak sentiasa kelihatan cantik, presentable, dan dia confident level dia tinggi. Tapi pada masa yang sama dia boleh memimpin.
Dia boleh jadi ketua. Ada orang yang introvert betul. tapi dia sanguine. Betul. Dia diam Saya. tapi dia bercantik. Maknanya perlakuan kehidupan manusia ini bergantung juga dengan percampuran kita. Betul. Dengan siapa kita bercampur. Sebab tu Betul. dalam Islam pun Nabi pun pesan kita kata siapa kita berkawan. Betul. Siapa kita berkawan. Jadi itu membawa makna yang paling besar Betul, sangat. Sebab macam kita dah discuss tadi kan, benda tu test tu tak valid lepas daripada 6 bulan. Sebab ada kemungkinan besar perubahan personality. kita berubah personality tu. Macam yelah, sebelum kahwin lain, dah kahwin, bila dah jadi ayah, jadi ibu, Jadi ada atuk. anak, jadi atuk. Lain Dia pula, fasa dia berbeza-beza. Betul. Kadang-kadang dulu kita tengok bapak kita garang sangat. Tapi bila kita dah ada perubahan tu, makin lama bila tengok dia cucu boleh pula dia sayang. Dia tak marah pun cucu macam mana dia marah kita dulu. So itu adalah perubahan. Marah. Itu adalah perubahan personality. Contohnya seseorang itu berpasangan, kahwin. Dia tengok kalau isteri dia pun introvert, dia pun introvert, mampu mati kejung lah situ. Kau tengok malam pertama duk tengok. Ni malam pertama ni kan. Assalamualaikum zaujahku. Waalaikumsalam. Lepas tu habis. Diam je kan. Siapa nak start ni? Introvert dua-dua. Introvert dua-dua. Start apa Datuk? Saya tak kahwin lagi. Sebab tu kalau kita tengok Allah tu dia maha kaya. Dia akan bagi pasangan-pasangan tu, kita tengok mak bapak kita. Seorang introvert, seorang betul. extrovert. Seorang positif, seorang negatif. Kalau macam saya, mak saya garang. Betul. Sama. Bapak saya Ya, sama. relax je kan. Kalau bapak garang, mak dia slow pula. Jadi maknanya di situlah pertembungan di antara dua pemikiran, dua kelakuan di mana membentuk generasi akan datang tu. Nampak tak? Percampuran Betul. dua ni dia akan membentuk siapa jin yang kuat tu, dia akan masuk ke dalam anak yang bakal lahir tu. Maknanya anak dia mengikut Bukan perangai mak. jin. Jin atas. Jen. Takut lah. Betul. Jen. Generation. Jen tu dia akan masuk ke dalam anak tu ikut siapa yang kuat. Betul. Siapa punya perwatakan yang Jadi dominan. kan kita cakap kan. Dia ni ikut perangai bapak dia. Yang tu ikut perangai aku. Tapi nanti kadang-kadang berubah. Kan anak tu betul, akan betul. berubah mengikut faktor usia juga. Jadi tu. maknanya sebenarnya ibu bapa sebelum berkahwin, hasilnya bujang-bujang sebelum kahwin ataupun ibu yang dah berkahwin ni ada anak kecil-kecil, maknanya diorang ni kena memperbetulkan diri diorang. Kalau diorang kena tahu kalau diorang introvert ataupun Extrovert. susah benar nak buat lah. Extrovert. Jadi maknanya kalau dia nak mendidik anak tu, dia kena kaji diri dia dulu. Dia macam pada saya memang semua mak bapak memang kena kaji diri sendiri. Kalau Tapi lagi-lagi ramai aku pun tak tahu pasal extrovert, introvert ni. Aku baru tahu extrovert. Tapi yang aku Datuk- tahu pemalu, mak aku pendiam, bapak aku garang. Itu yang aku tahu. Tapi Yalah. maknanya samalah kan. Lebih kurang Lebih lah. kurang je Sebab maksud Yang kat apa yang situ. kau gunakan bahasa yang susah ni? Tak tahu kenapa Nah, tajuk kita ini. Tajuk introvert, Dia extrovert. introvert dan extrovert. Pakatlah ni. Pemalu Seorang dan- pendiam, seorang garang. Kan senang tajuk tu. Nampaklah Datuk kita ni terpelajar ya. Kita nampak terpelajar and cultured. Nah, gitu. Yelah, tapi sebab adanya orang kata pemalu dan garang tadi tu kan, itu adalah daripada personality seseorang tu juga. Macam mana dia nak bawa. Maknanya memang kita akan ada daripada parents kita, gabungan tu kita akan ada daripada diri kita, tapi kita menjurus ke mana. Betul. Tapi banyak orang yang dulu dia introvert, dia jadi extrovert sebab masalah ekonomi. Betul. Contohnya dia kahwin. First time saya dengar, okay. Dia kahwin. Okey. Itulah kau budak-budak lagi, baru 30 lebih. Kan? Kau belum kahwin, kau belum tahu benda ni semua. Okey, dia introvert. Dia introvert. Katalah dia introvert, lepas tu bila dia kahwin, keadaan ekonomi dia teruk apa semua. Dan dia akhirnya dia naik. Dia naik perangai dia jadi extrovert. Berdasarkan pengalaman peribadi ke ni? Bukan, ini saya tengok ramai orang. Oh, okay. Ramai orang kalau dulu dia pendiam, tapi bila dah masalah dalam keluarga tu, kalau katakan suami dia pun introvert, dia pun introvert, Ya. suami dia tak boleh selesaikan masalah tu. Betul. Maknanya dia ni akan tukar jadi extrovert. Personality. Ya, betul. Kalau dia dua-dua positif, jahanam tu. Betul. Maknanya seorang akan bertukar. Yelah. Malah kalau dua-dua macam pendiam, apa semua. susah lah. Tak boleh maju Engkau ada itu. anak, ada anak, logik dia. Engkau ada anak, dua-dua introvert. Tak apalah, biarlah. Ya. Anak kau jadi apa?
Jadi begitu tu jugalah. Jadi iblis lah. Apasal lah? Abang kau tak penampar muka dia. Tak ada Dia buat disiplin apa, dekat dia buat rumah. apa, dia punya suka, biarlah. Betul, biarlah. setuju. Sebab Jadi naik apa orang tu? Naik minyak. Naik minyak. Kita kena naikkan tangan. Bila kita naikkan tangan, minyak tu akan cair. Okey. Faham tak? Banyak orang sekarang ni bila seseorang tu extrovert ni banyaknya kadang-kadang dia menggunakan perkataan. Bahasa dia garang. Kadang-kadang dia menggunakan tangan. Dia assertif Dulu-dulu banyak orang extrovert. Sebab ekonomi tak cun. Jadi bila ekonomi tak cun, orang jadi marah. Jadi dengan anak-anak tu dia kasar. Jadi ini berlaku. Nampak tu? Betul. Ini tak ada buat kajian ke ni extrovert introvert ni? Berdasarkan ekonomi Malaysia. Jadi ini pernah berlaku pada kehidupan saya masa saya kecil. Kita susah sangat. Jadi mak saya ni dia jadi garang. Padahal mak saya ni datang daripada keluarga duduk dekat kampung estate tau. Estate maknanya dia ni introvert. Hidup susah. Tapi bila dia daripada kampung datang ke KL, hidup dia lagi melarat. Tiba-tiba dia jadi personality tu lah tu. Personality tu bertukar sebab keadaan kehidupan. Survival keadaan skill semasa. Itu yang tadi you kata boleh tak boleh. Tadi kau cakap 6 bulan boleh bertukar. Memang Yelah, boleh bertukar memang. personality lah. Personality Habis kau memang cakap boleh bertukar. ada ke tak ada tadi? Apa yang ada tak ada? Cakap betul ke Datuk? Itu sebab dia tak ada pengalaman dalam berumah tangga lagi. Kau cepat-cepatlah kahwin. Aku rasa kau ni ambivia lah. kena paksa kahwin pula. Tak bila Dato' betul you made a point yang apa ke nama bila dulu mak bapak semua garang apa semua. Lepas tu dia menjadikan anak-anak tu lebih berdisiplin. Sebab saya tak ada pengalaman dengan tengok mak bapak yang betul-betul garang, yang memang level sampai libas pakai pipe, tak ada lagi. Tapi saya dapat tengok budak mak bapak zaman saya yang memang treat anak macam mana Datuk cakap tadilah. Tapi jadi orang tak? Tak tahulah, tengoklah nanti anak dia dah besar, anak dia kecil lagi. Kehidupan saya macam tu. Saya makan apa ni getah pipe. Saya makan ganting kayu sampai badan saya ni berbelang-belang. Kena macam parut kena rotan tu. Zaman sekarang tak boleh Datuk. Ni Report. zaman zaman Orang sebelah report. Satu lagi sekarang, zaman sekarang cara parenting ibu bapa adalah through gadget. Through gadget. Maknanya kalau perasan sekarang budak-budak okey duduk kat kedai makan, duduk kat meja makan, okey dia tak nak bagi anak dia menangis, tak nak bagi anak dia bising, tak nak bagi anak dia berjalan-jalan, buka YouTube. So budak dah hari perhatian kepada itu pun salah satu untuk create introvert daripada personality daripada kecil lah. Benda tu efek tau. Tapi sebenarnya saya tak dapat nafikan lah. Walaupun tak ada anak, tapi saya ada anak buah kan. Sebab kadang-kadang budak kecil tu dia terlalu buas. Ataupun taklah buas. Macam kadang-kadang kita nak makan dengan tenang kan. Tapi waktu tu adalah kita nak makan dengan tenang, bagilah di gadget. Kau tengoklah di DN Friends ke apa benda ke kan. Tapi benda tu saya perasan di efek dia kat student sekarang, diorang punya attention span tidak mampu untuk memberi apa dia panggil attention yang panjang. Lagi macam dulu kita ada YouTube, at least kau boleh bertahan 25 minit kan attention span. Lepas tu dah lama-lama sekarang kita ada TikTok. TikTok tu laju je. Pap. Dan benda tu efek bukan saja kepada student tetapi kepada penonton. Penonton, contohnya penonton TV. Penonton TV dah makin lama makin kurang kan sekarang kan. Sebab kita dah terbiasa disajikan dengan konten-konten yang macam laju. Macam TikTok tu lah. Macam TikTok. So lama kelamaan orang dah tak boleh terima dah duration panjang dekat YouTube. Orang hanya boleh terima 3 minit paling lama dalam kehidupan dia untuk consume sesebuah konten. Zaman berubah, kita tak boleh nak elakkan. Ini zaman berubah, tapi macam kenapa kita bualkan perkara begini? Supaya kita alert. Betul. Kita alert kerana kita membentuk generasi akan datang. Betul. Kita ni dah terlepas lah, umur macam aku ni lagi teruk lah, dah terlepas. Tapi yang bakal mewarisi, macam awak cakap, bakal mewarisi perniagaan, pemerintahan, management of the country, management of the constituency semua ni, masyarakat, benda semua ni. Jadi macam mana kalau katakan daripada sekarang tidak sedar, kerana ini sebenarnya adalah serangan-serangan secara halus. Setuju. Bagaimana untuk memusnahkan manusia itu? Memusnahkan manusia itu mestilah melalui pemikiran. Betul. Kerana chip bagi manusia adalah di sini, otak. Jadi untuk memusnahkan manusia ni supaya engkau ikut apa yang aku suruh, apa yang aku design. Mereka itu question mark, dia orang merancang dan dia membaca
manusia tu ada banyak introvert ataupun extrovert atau lagi apa benda? Pendiam, ambivert. Jadi dia orang belajar tentang pemikiran manusia. Dia orang fikir pasal bagaimana future to make money. So untuk make money, that's why benda-benda macam social media datang, betul, platform datang. Betul. Kerana dia orang merubah tamadun kehidupan manusia. Di situlah datangnya kehancuran kepada kehidupan, kehancuran kepada akhlak. Betul. Dan di sinilah dia orang datang dengan satu benda yang konon-kononnya boleh mengubati. Betul. Sakit otak akan banyak satu hari nanti. Bukan dah banyak sekarang? Banyak. Beramai dah. Dah banyak sangat sakit otak. Jadi satu hari nanti fahamlah, percayalah akan ada perubatan untuk mengubat sakit otak ni. Hari ini kita tengok dengan problem mata anak-anak, pemikiran anak-anak dan dah bermula dan mesti ada ubat yang untuk mengubat permasalahan ini. Ya, betul. Tapi macam Mbak kata Datuk tadi, sebenarnya kita semua ada pilihan dalam hidup. Betul. Sama ada kau nak buat jalan ni ataupun jalan ni. Kita itulah pun hitam dia, itulah putih dia. Betul. Kita pun dah cakap dah dekat korang. Macam okey, benda ni berlaku, masalah ini berlaku. Tapi percaya ataupun tidak, informasi ni orang dah ambil, orang dah absorb. Tapi diorang still lagi tetap akan bagi diorang punya iPad apa semua kat anak diorang keesokan harinya. Walaupun kita dah cerita kat diorang benda ni. Sebab manusia tu dia tahu dia ada pilihan. Dia sebenarnya kita tahu mana yang lebih baik untuk kita, mana yang buruk untuk kita. Kalau anak-anak korang spend so much time dekat TikTok, dia punya attention span akan affected. Korang, kalau korang macam jadi terlalu garang dekat rumah, anak kau jadi macam ni. Kalau kau tak garang langsung, anak kau jadi macam ni. Kau tahu ada pilihan tu. Masing-masing buat apa pilihan tu. Sebenarnya yang orang Malaysia tak faham, walaupun kita cakap pasal introvert, extrovert, asalkan kita bercakap pasal diri, pastinya setiap daripada topik yang kita hasilkan tu, dia bersangkut paut dengan kehidupan. Dia bersangkut paut dengan generasi, dia bersangkut paut dengan apa yang kita hadam, akhlak, apa kita budaya, agama juga, dan juga konten yang kita hadam, budak-budak dekat sekolah macam mana. Dia memang satu topik tu, extrovert versus introvert ni, dia satu saja, tetapi dia punya rangkaian cerita, dia punya musibah ataupun manfaat merangkumi banyak benda dan juga perkara. Hitam putih. Hitam putih kehidupan. Kita yang memilih hitam atau memilih putih. Sebab tu kita bincang dalam hal ni supaya semua sedar, dan harap perbincangan ini bersama dengan Haze memberikan sedikit impak kepada pemikiran kita di mana tempat yang kita nak tuju. Thank you Haze kerana kongsi. Tapi apa-apa pun sebelum saya beredar, saya rasa tak kisahlah kita ni apa. Kau nak jadi apa, kau jadi. Kan kau nak jadi introvert ke, extrovert ke, ambivert ke, benda semua, tetapi jadi Muslim dahulu. Tak kisah apa pun kau nak jadi, jadilah. Nak pakai apa, pakailah. Tetapi Islam dahulu sebelum yang lain. Maknanya diri sendiri. Betul. Jadi itu sebenarnya yang mendorong juga. Kalau kita tak ada pegangan dan kita tak tahu jalan mana yang kita nak pilih, kita memang takkan boleh, orang kata nak pergi introvert ke tak, introvert pun tak, sebab diri kita sendiri. Betul. Janganlah kita boleh jadi ambivert, introvert, extrovert, tapi jangan jadi angry bird. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih. Bye. Ku usah